Muslimat yang dikasihi sekalian, lupa pula nak kongsikan apa yang kita sama-sama share masa dekat umrah. Ada Ustazah share masa dengan jemaah umrah tu, kan sebab kita ke sana, ya antara lain kita perbanyakkan istighfar, kan, taubat kepada Allah. Jadi Ustazah share kan tuan-puan sekalian, ini semua dalam kerangka zikrullah kan. Ada seorang anak muda, ya, anak muda ni banyak buat dosa. Jadi bila dia nak nak bertaubat, dia pun tak rasa yakin, ya, dosa banyak sangat, bolehkah Allah terima taubat dia, ampunkan dosa dia. Tapi dia telah bertemu dengan seorang tuan guru tu, ya, tuan guru tu membimbing dia, mengajak dia untuk bertaubat kepada Allah. Tapi kan muslimat, bila kita banyak sangat buat dosa, sebenarnya antara hukuman orang-orang yang berdosa ni adalah kesakitan mengingatkan dosa tu. Ya, walaupun kita dah taubat tapi teringat tu, ya Allah, ngilu rasa. Bodohnya lah aku, jahatnya lah aku, apalah teruknya aku pergi buat maksiat tu. Jadi itu yang pemuda tadi rasakan. Jadi kerana dia terlalu amat sangat mengharapkan Allah menerima taubat dia, maka pagi, petang, siang, malam, tuan-puan, dia mengulang-ulang satu bentuk doa ni. Dan doa itu sehingga dikenali doa itu dengan nama Aitabul Ghulam. Aitabul Ghulam ni adalah rintihan seorang anak muda. Ya. Jadi dia ni berdoa, iaitu dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan dia tanda taubat dia diterima. Ya, tadi takut sangat taubat tak kena terima sampai dia doa, Allahumma in kunta qabalta taubati wa ghafarta dhunubi. Ya Allah, apabila engkau ampunkan dosaku dan engkau terima taubatku, bagi tanda ya Allah. Fa akrimni, muliakanlah aku bil fahmi wal hifzi. Tanda pertama apa dia? Supaya aku ni bagus kefahaman, cepat faham, kuat hafazan, kuat ingatan. Ya, bagi aku tanda. Kalau mungkin dulu tak faham-faham, dulu hafazan tak kuat, ingatan tak kuat, tapi biarlah dengan sebab engkau terima taubat aku ni, kau bagi aku tanda, Masya Allah, pintar aku ni. Ya, otak aku ni ingatan kuat. Hatta ahfadha kullama sami'tu minal ilmi wal Quran, sehingga aku boleh menghafaz setiap yang aku dengar daripada ilmu dan juga Al-Quran. Punya hebat tak hebat ya, dengar ingat, dengar faham, dengar ingat, dengar faham. Sebagai tanda engkau terima taubatku. Itu satu dia minta. Dia minta 3. Ya. Yang kedua dia minta apa? Wa akrimni bihusni sauti. Ya Allah, muliakanlah aku dengan suara yang lunak, suara yang merdu ya Allah. Hatta man sami'a qiraati, sehingga siapa je yang mendengar suara aku, bacaan aku, yazdadu riqatan fi qalbih, bergetar hati dia, sampai dekat hati dia, walaupun hatinya adalah hati batu. Dia minta dekat Allah macam tu. Ya, yang ketiga, wa akrimni birrizqil halal. Kau muliakanlah aku dengan rezeki yang halal, yang lapang, yang luas. Warzuqni min haitsu la yahtasib, dan kurniakan aku rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. 3 yang dia minta. Pertama apa dia muslimat? Dia minta kuat ingatan, bagus fahaman. Yang kedua, suara sedap, suara lunak, suara merdu, supaya boleh menyentuh hati manusia yang mendengar. Yang ketiga, dia minta rezeki yang lapang luas, datang daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Innaka sami'ud du'a, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, kamu maha mendengar doa dan kamu atas segala sesuatu maha berkuasa. Dan Allah telah mengkabulkan ketiga-tiga doa anak muda tadi. Jadi muslimat, ni lagi satu kena hafal. Macam nak buat ni ya. Kena hafal ya, dan minta Ustazah
bukan nak cerita pasal diri sendiri, tapi Ustaz pun tak tahu pasal muslimat kan ya. Doa tu antara doa yang Ustazah ulang, antara doa yang kerap Ustazah ulang masa Ustazah buat haji. Ya, doa je. Kau bagi aku tanda, kau bagi aku tanda, kau bagi aku tanda. Sebenarnya doa tu dah belajar daripada sekolah menengah. Jadi dah ditulis dekat Quran yang digunakan hari-hari masa sekolah menengah. Sebelum baca Quran, baca doa tu. Masa tu tak hafal doa tu. Panjang kan? Sebelum baca Quran, baca doa tu. Sampai habis 3/5. Baru hafal doa tu. Lepas tu bila dah masuk universiti, tak perlu dah tengok sebab dah hafal. Ulang. Minta, ya Allah tolong, ya Allah bagi, ya Allah. Ya lapangkan rezekiku. Bagi aku kefahaman, ya Allah bagi. Sebab kita tirulah benda-benda yang baik kan. Ustaz pun tulis pula dekat Quran anak-anak. Ini Umi dah tuliskan, baca anak, baca. Dia baca tak baca, wallahualam lah ya. Tengoklah besok suara sedap tak sedap kan. Baca tak baca, wallahualam. Dan Allah boleh mengkabulkan dengan macam-macam cara kan. Yang Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Tapi berdoalah, berdoa. Jadi itu di antara doa. Yang juga doa juga merupakan zikrullah, ingatan kita kepada Allah. Ya, kita minta kepada Allah dan ini sangat menghidupkan hati. Ya. Dan ada satu yang ada mungkin muslimat ada yang ada ni kan, ya? Semua dapat tak? Ini masya-Allah tuan-puan. Hati kita biar senang, fikiran kita biar lapang, ya kita rawat dengan zikrullah. Lepas tu masa kita isi dengan benda yang baik-baik. Barulah best hidup kita tu. Ya, barulah kita pun aura kita pun, kalau kita tak ada suami kita rindu. Ya, kalau kita tak ada anak rasa kesunyian, kesepian. Sebab apa? Sebab aura kita tu bagus, ya, positif sangat. Jadi bila hati kita sudah lapang, hati tenang, fikiran kita lapang, kita isi pula dengan wirid, zikir dan kebahagiaan kita ni. Masya Allah tuan-puan, nikmatilah hidup ini. Kita memang tak tahu masa depan, tapi bila kita bersandar dengan Allah yang maha baik, yang maha sempurna, tidak ada kelemahan dan kekurangan, ya, suci daripada segala kelemahan dan kekurangan, maka tidak ada apa yang patutnya kita risau. Ya, jadi ini di antara doa ya yang asal usul dia macam ni. Ustazah dapat ni, benda ni memang dah ada dah ya, dalam buku-buku doa, ada buku doa wirid yang ada kat Malaysia dah ada, tapi Ustazah tak adalah pula perasan sangat nak beramal. Tapi Ustazah telah jumpa dengan seseorang masa tu di Singapura. Ya, dekat Singapura, dia yang duduk betul dengan Ustazah, dia yang kata, dia belajar daripada guru dia kata, cuba Ustazah perhatikan. Cuba Ustazah perhatikan, dia tunjukkan zikir ni kan. Dia kata, Masya Allah Ustazah, kalau kita amal, ya, tak tahu nak kata, dia kata, hati saya lapang. Jadi Ustazah pun tengok, Masya Allah, ya. Dulu dah pernah tengok, tapi tak pula kita kita pedulikan ke apa kan ya. Lepas tu tengok, sebab bila dah ada testimoni ni kan, saya pun tengok, Masya Allah, sedapnya zikir ni. Ya la ilaha illallah, subhanal malikil quddus. Sebab ini Asmaul Husna. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Maha Suci Allah, Al-Malikil Quddus. Sebut lagi, la ilaha illallah, subhanal azizil jabbar, la ilaha illallah, subhanal raufir rahim, la ilaha illallah. Muslimat tengok daripada muka belakang sana tu, ya, daripada sini. Okey, dia di belakang tu, ya. Dia bukan daripada sini. Dia daripada sini, belakang. Yang last tu. Ya. Ini Ustaz buat contoh je lah ya. La ilaha illallah, subhanal karimil hakim. La ilaha illallah, subhanal qawiyil wafi. La ilaha illallah, subhanal latifil khabir. La ilaha illallah, subhanal samadil ma'bud. Tak susah pun sebabnya kebanyakannya ini menggunakan Asmaul Husna. Jadi kita boleh tengoklah maksud dia apa. Kita puji Allah ni, puji Allah. Puji Allah, la ilaha illallah. Puji Allah, la ilaha illallah. Sedap muslimat.
Jadi masa kami dulu dekat umrah, ini yang ustazah bekalkan kepada para jemaah, supaya tak asyik berselfie je depan Kaabah tu. Kan ya? Jadi ada kerja nak buat. Apa dia? Nanti lepas solat kan, dah baca dah wirid-wirid biasaan kita, dah berdoa, dah zikir, dah baca Quran apa semua, okay, ambil. Terhibur je tuan-puan, tak ada beban pun. Memuji Allah, bahagia. Maha suci Engkau ya Allah, Al-Karimil Wadud. Maha suci Engkau ya Allah, Al-Qawi Al-Wafi. Masya Allah, kita memuji-muji Allah. Lain tuan-puan, Kaabah kat depan tu, Baitullah, kita puji, Masya Allah. Ya, jadi ubat kepada hati kita. Jadi muslimat yang ada ni pun boleh amalkanlah ya. Tapi nak bagi tahu Maha suci Allah ya, ilmu Allah ni luas. Masa Ustazah bagi ni dekat jemaah tu, ada seorang jemaah datang kat Ustazah, dia kata dia belajar ini, dia cakap dia belajar dan dia tunjuk, dia bawa dalam simpanan ni benda ni ya. Dia bawa, dia kata ni dia belajar dengan Tok Guru Pondok ya. Jadi dia kata ada amalan tu juga Ustazah. Dia kata kalau kita solat hajat ya, kemudian kita ada hajat apa-apa, kita baca lah ni, Zah pun tak ingat dah berapa kali dia cakap ni, 2 kali ke 3 kali wallahualam. Tapi kita baca ni dah selepas kita solat 2 rakaat tadi ya, lepas tu kita mohonlah kepada Allah, insya-Allah ya, buat malam Jumaat. Ini kata makcik tadilah, dia berguru pula dengan satu orang guru. Dia kata kita buat malam Jumaat solat hajat, kita baca ni, lepas tu kita mohon, insya-Allah Ustazah, dia kata makcik dah amal selalu, memang sedap mengamalkannya ya, dan Allah akan mudahkan urusan hajat kita. Jadi Masya Allah, Ustazah dengar tu lagi lah ya, rasa ya Allah dah berapa ramai dah datang ke aku ni kan ya, nasihatkan supaya amal, puji Allah, tasbih kan, dan Ustazah hanya menyampaikan saja. Jadi ini di antara pengisian-pengisian menghidupkan hati ya. Dalam ni juga ada doa ya. Doa ni, cuma doa ni lah ya, nak kena faham makna dia lah, baru kita dapat sampai sungguh. Dan kita tak ada masa lah hari ni nak memahamkan makna. Sikit je Zah nak tunjuk muslimat. Masa mula-mula Zah baca pun dah rasa ya Allah, sedapnya doa ni. Contoh ya, Allahumma in dakhala asyakku fi imani bika wa lam a'lam bihi aw 'alimtu tubtu anhu wa aslamtu aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kalau masuklah ragu-ragu dalam keyakinanku kepada kamu, dalam keadaan aku tidak tahu ataupun aku tahu tentang keraguan yang masuk dalam jiwaku, maka aku bertaubat kepadamu dan aku serah diriku kepadamu dan aku menyatakan, mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, sekiranya masuklah kekufuran pada Islamku dalam keadaan aku tak tahu, tak sedar, ataupun aku tahu, aku sedar, aku minta ampun, taubat kepadamu, aku serah diri aku kepadamu dan aku ikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, sekiranya masuklah dalam jiwaku ini perasaan sombong, riak, sum'ah, wan nuqsanu fi amali, kekurangan pada amalku, sama ada aku tahu atau aku tidak tahu, tubtu anhu, aku bertaubat daripadanya, wa aslamtu, aku serah diri aku pada kamu, wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah, tapi semuanya dia akan ikrarkan tubtu anhu wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi buku ni muslimat, buku zikir ni, kalau kata baca setiap lepas solat, heavy lah sikit ya, sebab banyak juga. Tapi Ustaz rasa sekurang-kurangnya sehari sekali kita baca. Masya Allah, jadi pengisian hidup jiwa kita ya, dengan mengingati Allah. Jadi taklah kelalaian itu boleh singgah dalam kehidupan kita ataupun mendominasi kehidupan kita ya, sebab Allah datangkan jalan untuk menghidupkan hati, iaitu dengan memperbanyakkan wirid dan juga
zikir. Inilah makanan yang hati kita nak. Jadi muslimat, kayakan diri kita dengan wirid, dengan zikir, ya. Dan itu memang makanan rohani. Lepas tu nanti panjangkan pada anak-anak kita juga, ya. Sebab anak-anak kita pun perlukan bekalan untuk menghidupkan hati-hati mereka. Kita boleh mati bila masa, tuan-puan, tapi yang kita tinggalkan pada anak-anak kita tu, insya-Allah menghidupkan hati. Kadang Ustaz pun tengok kan anak-anak Ustaz pun, ya, kalau jarang solat sunat, rasa risau, tuan-puan. Solat fardu apatah lagi. Ni kalau sunat pun tak nak buat. Kat mana nak biasakan yang sunat ni daripada rumah. Kita tengok kan, kita biasakan. Okey, solat sunat ba'diyah. Sebab nak ikat hati anak kita tu dengan hidup hati dengan zikir ni, ini perlu pendidikan daripada rumah lagi. Biasakan. Ya, subuh, sembahyang subuh, jemaah ke tak jemaah ke? Okey, 2 rakaat sunat dulu. Tak apalah, kita kena tunggu pun tunggulah, duduk pun duduklah. Biasakan tubuh badan dia ringan untuk menunaikan ketaatan kepada Allah. Ya, sebab Ustaz selalu dapat macam tu daripada mak Ustaz, tegas orang dia garang. Okay? Dia sampai sekarang pun anak cucu pun dia akan tegur juga. Baru ni Ustaz tengok ada seorang anak Ustaz yang kecil sekali ambil air semayang kan, ambil air wuduk, dia basuh kanan, dia basuh kiri, dia basuh kanan balik. Saya kata, ya, adik kan dah basuh yang kanan tadi. Tak apalah, kita buat ganti-ganti. Saya baik depan mak dia. Ya dik, mana boleh macam tu. Kita 3 kali kanan, 3 kali kiri. Bolehlah kita ganti-ganti. Cikgu kata boleh. Jangan kata cikgu kata boleh. Ya, saya tak percaya pun cakap dia, cikgu dia kata boleh. Ya, jangan kata cikgu kata boleh. Tak ada bolehnya. Ya, kena tengok kan muslimat. Daripada rumah ni banyak sangat benda ya, memberikan macam-macam resepi petua kepada anak-anak kita untuk masa depan dia. Sebab yang paling penting hati dia hidup. Anak kita hidup sampai umur 70 tahun tapi hati dia mati, nak buat apa? Ya? Tapi kalau hati dia hidup, Masya Allah, amal dia hidup. Dia dah tak ada, amalan dia hidup. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi ini di antara bekalan. Saya pun tak tahu semua dapat ya Zahirin. Katanya ada orang yang nak sponsor buku ni kan, ya. Jadi boleh dapat semua-semua ni, jadi diamalkan, ya, diamalkan. Dan termasuklah doa tadi juga, Aitabul Ulam, ya. Muslimat baik ke anak-anak lah, ya. Anak-anak baguslah doa tu. Kita mungkin dah frust kan, ya. Dah tua tak pernah suara sedap Ustazah. Cepat frust kita ni. Bagi anak-anak, ya. Tuliskan, bagi, insya-Allah tuan-puan. Ustazah menyaksikanlah benda tu, perubahan tu berlaku. Eksperimennya anak-anak lah, ya. Baca dik, baca. Tak mahu lah suara ni Umi. Dia kata tak apa, baca. Suruh juga dia doa. InsyaAllah tuan-puan, lama-lama adalah cara Allah bagi yang terbaik. Allah Maha Kaya, semua Allah punya. Senang sangat bagi Allah nak bagi. Kita mohon, kita merayu kepada Allah. Ya, itu di antara doa Aitabul Ulam. Dan kita berhenti setakat ni muslimat sekalian. Ya, tak dapat nak cerita panjang lebar perkongsian dekat umrah. Ya, tak apa, insya-Allah kita jumpa lagi pada tahun hadapan, ya. 25 hari bulan 1 kalau tak silap, ya, tarikh kuliah Ustazah di Bank Rakyat. Ya, sebab ada pertukaran sikit. Biasanya minggu kedua, minggu kedua hari Jumaat, tapi untuk bulan 1 tu Zah ada komitmen ke luar negara juga. Jadi 25 hari bulan 1 insya-Allah kuliah di Bank Rakyat. Ya, kita sambung hati jangan biar mati insya-Allah. Ya, dengan beberapa cara dan kaedah lagi untuk memastikan hati kita terus hidup. Ya, insya-Allah. Terima kasih, ya. Boleh. Untuk berdoa minta apa saja hajat dia. Ya. Tapi ada saya dengar satu orang tu dia macam dia rasa syukur dan sayang sangat dekat Allah sampai dia malu nak minta. Jadi nak posisi antara dua ni, kita nak posisi. Okey, setiap makam tu dia ada dia punya karakter dia. Ya, kita nak menuju Allah ni pun ada makam-makam dia. Naik kelas. Okey? Setiap kelas tu dia ada karakter dia. Macam ni lah, apa ni? Tak pernah saya dia contoh tu, ya. Macam tadi adik ni tanya kan, kita ni sepatutnya nak minta apa-apa minta dengan Allah kan, tapi ada orang yang dah terlampau sangat makam syukur tu,
sampai dia malu nak minta. Dia hanya hidup dengan memuji. Makasih ya Allah, maha hebat Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Dah tengok sejam dah berlalu, tak sempat minta apa-apa. Bawa pergi Makkah, dekat Multazam ke, kat Raudah ke, atau di mana-mana lah, ya. Masa buat umrah ke, orang lain dah macam-macam minta dah ni. Anak ada 7 dah mintakan jodoh. Ya, minta itu, minta. Maknanya satu-satu ni ingat semua. Hamba Allah yang seorang ni masa tawaf, tak ada minta. Tak minta. Dia memuji je. Maha suci Engkau ya Allah. Macam tadi lah. Subhanallah al-wahidil qahar. Subhanallah, subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Kan itu belum minta kan? Ya. Sampai habis 7 pusingan. Macam mana? Itu memang makam dia. Apakah dia tak dapat sebab dia tak minta? Tidak sama sekali. Orang yang sibuk mengingati Allah, memuji Allah, sehingga dia lupa nak memohon, nak minta untuk diri dia, Allah memberikan kepada dia sebaik-baik orang yang meminta. Itu hadis Nabi ya, maksud hadis Nabi. Jadi itu ada makam dia lah. Dia tidak ada kontradik apa-apa. Ya, tapi bila sampai satu tahap memang serah diri pada Allah, mohon yang terbaik saja daripada Allah. Yang lain diisi dengan apa? Dengan baca Quran ya. Tapi tinggal lagi kalau tak sampai makam tu semua kan ya, mungkinlah banyaklah permintaan-permintaan yang bersifat lebih kepada keduniaan ya. Bukanlah menafikan maknanya tak minta langsung ya, tetap juga orang-orang yang hebat-hebat ni tetap memohon sebab contoh kepada manusia yang paling hebat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon juga, Allahumma inna nas'aluka kan ilman nafi'a. Itu pun permohonan hajat, tapi hajat tu nampak hajat ya yang sangat memberikan keberuntungan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Okey dek? Okey. Jadi tak ada soalan lagi dibuka kita nak masuk kerja kan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi